Nak dapat 10,000 sebulan sebagai ejar tanah ni mudah kalau ada sistem yang betul. Proses jual beli boleh jadi pening kalau tak kena cara. Semua rahsia bakal saya kongsikan secara eksklusif dalam podcast Syukri Zuhari. So, hari ni adalah live yang sesi ke-6, okay, iaitu macam mana saya set appointment, okay, dan macam mana saya susun saya punya jadual waktu sehingga saya dapat 15 appointment seminggu. Okay, hari pertama kita ada share tentang pelbagai perkara, iaitu nombor 1 saya cerita pasal database management, macam mana kita nak buat follow up, follow back, follow through, and then 18 cara untuk dapatkan listing, lepas tu fact sheet, kemudian timeline sheet. Kita susun database kita, okay, and then saya diceritakan semalam macam mana kita explain timeline dekat kita punya klien. Okay, so far kalau korang gunakan timeline sheet dan juga fact sheet tu, so far insyaAllah akan membantu korang lah untuk dapatkan listing, especially eksklusif. Dan juga dia lebih nampak profesional cara korang ambil listing dengan owner tersebut. Okay, so itu nombor 1. Okay, so yang keduanya untuk time management. Okay, first of all, benda yang paling senang untuk kita nak susun masa adalah melalui kita punya phone. Okay, so macam saya sendiri, saya akan susun jadual waktu saya melalui saya punya Google Calendar. Okay, so dengan Google Calendar, apa yang saya buat adalah saya isi semua saya punya jadual melalui Google Calendar. Okay, korang pun boleh download. Ia sangat-sangat membantu. So saya akan colourkan, okay, jadual saya daripada pagi sampai petang. So selain daripada saya colourkan tu, saya akan categoriskan mengikut warna. Okay, sebagai contoh, kalau perkara tu urgent, saya akan letak warna merah. Ataupun berkait dengan family, saya akan letak warna merah. Kalau katakanlah berkaitan dengan kerja, saya letak warna biru. Kalau meeting, saya letak warna hitam. Dan lain-lain berkaitan dengan warna kuning lah. Berkaitan kesihatan ke apa ke, saya letak warna kuning. Okay, so dengan cara ni, saya dapat categoriskan yang mana yang urgent, yang mana yang penting. Okay, dan mana yang tak penting. So benda yang tak penting dan tak urgent, saya memang abaikan. Okay, sebab tu kita boleh cukupkan 15 appointment seminggu. Kadang-kadang kita boleh buat appointment, satu appointment tu sebenarnya 15 minit saja, tapi kita drag sampai sejam, 2 jam kan, which is tak patut. So secara rawaknya, saya punya appointment adalah 15 minit sahaja, paling lama pun setengah jam. Okay, kalau jadual waktu tu penuh. Kalau tak penuh, selalunya kadang-kadang setengah jam ke sejam lah. Tapi kalau klien tu macam dulu, zaman dulu, bila saya nak explain tu dapatkan eksklusif, normally lebih kurang masa sejam untuk satu appointment. So macam itulah. Tapi kalau sehari dah 7-8 appointment, agak terkejar-kejar untuk kita dapatkan appointment macam tu. Okay, so asasnya adalah, yang pertama adalah korang kena buat follow up, follow back, follow through, susun jadual waktu, buat database management, kemudian buat database management seperti apa yang saya share dekat yang pertama sekali, live yang pertama. Okay, and then kalau boleh jumpa klien, bawa fact sheet, bawa timeline sheet. Jangan tinggalkan. Okay, fact sheet tu sangat-sangat penting. Dan untuk timeline management ni, selain daripada Google Calendar, cuba anda letakkan anda punya task, checklist anda dekat dalam Trello. So dekat dalam Trello ada tulis checklist nombor 1, nombor 2, nombor 3 awak nak letak apa. Kemudian anda boleh tick, okay, mana yang dah siap, mana yang belum. Saya ingatkan nak share dekat komputer, tapi line tak okey kan. So daripada situlah korang boleh tahu jadual korang macam mana, dan anda boleh asingkan benda-benda yang urgent dan benda yang tak urgent. Okay, dan perkara-perkara yang saya susun, normally benda yang paling susah saya akan start dulu. So benda yang paling susah tu apa? Saya akan start dulu yang susah dan lama. Saya akan start yang tu dulu. Kemudian barulah perkara yang paling senang. Kalau appointment, saya akan susun daripada jauh ke dekat. Okay, daripada jauh ke dekat. So daripada jauh ke dekat supaya lagi cepat saya sampai rumah dan nak mengelakkan jam. Okay, sebagai contoh, perjalanan kita untuk pergi ke satu appointment ambil masa lebih kurang dalam 1 jam ataupun setengah jam. Okay, jauh kan. So kita nak elakkan jam dengan roadblocknya banyak. So macam mana kita nak buat? Dengan cara macam inilah kita buat. Okay, susun daripada jauh ke dekat. Sebab pagi normally jarang jam. Okay, bila petang selalunya orang nak balik kerja, makin lama makin jam. Ataupun orang nak balik kampung, kalau bukan zaman PKP ataupun bukan lockdown lah. So dia makin petang makin jam. That's why saya buat macam tu. Pagi jauh, kemudian lagi lama lagi dekat ke rumah appointment saya. Okay, itulah cara saya susun appointment. Dan
tak dinafikan, setiap appointment saya susun, contohnya kalau dalam sehari tu banyak sangat appointment, saya akan susun appointment saya setengah jam sahaja. So, sebelum korang turun jumpa dengan klien, kita kena bagi reminder sehari sebelum, 2 hari sebelum dan juga sejam sebelum. Okay, kita kena remind dia selalu supaya dia tak lambat. Katakanlah kalau klien lambat, dia akan drag kita punya appointment yang lain. Okay, kita akan lambat ke appointment yang seterusnya. So, saya punya prinsip adalah customer not always right, but kita kena fikir customer adalah right. Okay, macam itulah. Sebab kalau dia rasa dia sahaja betul, kita kena ikut masa dia. So dia macam yalah, sebenarnya saya rasa dia disrespect to our career lah. Dan dalam masa yang sama, benda tu tak bagus. Sebab yalah, dia akan drag appointment klien-klien kita yang lain. So kita punya reputasi kita kepada klien kita yang seterusnya akan tercalar sikit lah. That's why pentingnya untuk kita remind klien supaya diorang datang on time. Okay, nasihat appointment ni mana bagus buat? 3 appointment sehari ataupun 7 ke 8 appointment sehari. Sebenarnya macam saya, selalunya kalau Sabtu Ahad saya akan pull all out sehari tu. Okay, untuk jimat duit minyak, duit tol lah sekali jalan kan. Tetapi kalau hari biasa selain daripada Sabtu Ahad, okay, untuk appointment, kalau hari biasa boleh pull on hari biasa. Selalunya hari biasa maksimum pun 2 atau 3 sahaja. Okay, selalunya hari biasa 2 atau 3 appointment sahaja. Alright, dan hari weekend yang banyak. So kita susun macam tu lah. So korang boleh susun melalui Google Calendar dan juga Trello. Alright, saya rasa benda ni sangat membantu diri saya dan saya harap ia membantu anda juga. So kalau korang perasan, saya ada sharekan dekat saya punya YouTube. Okay, saya punya YouTube macam mana saya punya appointment ketika saya buat viewing lah. So dekat sini. Okay, YouTube Syukri Zuhari, korang boleh check dekat dalam tu. Dan daripada YouTube tu, saya ada share banyak perkara, terutamanya tentang kerjaya ejah tanah. Macam mana kita pergi viewing, macam mana kita jumpa orang, macam mana saya explain dengan klien. Okay, dan apa yang saya tulis ketika jumpa dengan klien, saya ada sharekan semalam dan juga kemarin. Okay, tentang fact sheet dan thumbnail sheet. Dan ketika sekarang ni, contohnya lockdown, kita tak boleh buat appointment. Macam saya sendiri, to be honest, saya tak pergi jumpa sesiapa. Walaupun 10 km, saya tak jumpa sesiapa. Tapi apa yang saya buat adalah satu, promote macam biasa. Okay, dan nombor 2, tak adalah macam biasa, kurang juga sikit. Nombor 2 adalah saya cuba tarik klien untuk buat decision serta-merta, sama ada daripada WhatsApp ataupun melalui Zoom. Okay, so far Alhamdulillah, walaupun kita tak agresif pada bulan ni, so far Alhamdulillah kita dah ada 2 close lah. And saya berpendapat market masih lagi aktif. Okay, whatever it is, orang masih perlukan rumah. Dan apa pun yang terjadi, orang masih perlukan rumah untuk beli ataupun untuk disewakan. So saya harap sharing hari ini membantu. Okay, dan kalau boleh tengok semula live-live yang sebelumnya, macam mana kita gunakan timeline sheet dan juga fact sheet untuk dapatkan appointment yang berkualiti. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum. Bye.